Kabinet nasihatkan Agong lanjutkan darurat. Menteri PAS hina jawatan kuasa khas bebas. PKR mahu UMNO dan Pakatan Harapan bekerjasama. UMNO sahkan ada gerakan khianat Muhyiddin. Timbalan Speaker Dewan Rakyat Azalina Othman Said mengkritik Menteri Undang-Undang Taqiyuddin Hassan berhubung kenyataannya bahawa Kabinet akan menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai sama ada darurat akan dilanjutkan atau tidak. Azalina yang pernah menyandang jawatan dipegang Taqiyuddin berkata bahawa kerajaan tidak seharusnya mengalihkan tiang gol ketika darurat hampir berakhir. Sekiranya demikian, Kabinet akan menasihati Agong. Apa gunanya membentuk jawatan kuasa khas bebas untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong di bawah Seksyen 2/1 Ordinan Darurat 2021? Berhenti mengalihkan tiang gol, katanya dalam ciapan di Twitter dengan menandakan tag akaun Taqiyuddin. Di bawah Seksyen 2/1 undang-undang itu, jawatan kuasa bebas yang terdiri daripada 19 orang mempunyai satu tugas untuk memberi nasihat kepada Agong mengenai tarikh darurat harus ditamatkan. Walau bagaimanapun, jawatan kuasa itu dilihat mengunci mulut dengan pengurusinya Arifin Zakaria mengatakan bahawa laporan mereka hanya untuk Agong. Peguam Hanif Katri berpendapat bahawa oleh kerana peranan jawatan kuasa tersebut termaktub dalam Ordinan Darurat Kerajaan telah mengalihkan tanggungjawab untuk memberi nasihat kepada Agong tentang tempoh darurat dari Kabinet kepada jawatan kuasa berkenaan. Justeru Taqiyuddin adalah disarankan untuk patuhi peruntukan Seksyen 2/1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Sebagai Menteri Parlimen dan Perundangan, beliau juga wajib menentukan Kerajaan Muhyiddin Yassin tidak mencampuri urusan tempoh darurat yang terletak pada jawatan kuasa khas bebas itu, serta juga menjamin dan menentukan bahawa kerahsiaan dan kepribadian laporan jawatan kuasa khas bebas itu pun dipelihara untuk tetapan dan nasihat Agong sahaja. Katanya, darurat sebelum ini dijadual berakhir pada 1 Ogos. Taqiyuddin sebelum ini menegaskan adalah menjadi tanggungjawab Kabinet untuk menasihati Agong mengenai tempoh darurat. Taqiyuddin berkata demikian sebagai respons kepada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Nur Hisham dipetik oleh Malay Mail sebagai berkata bahawa hanya Agong yang mempunyai budi bicara berhubung tempoh darurat. Kenyataan Menteri Undang-Undang Taqiyuddin Hassan bahawa Jemaah Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong sama ada proklamasi darurat perlu dilanjutkan atau tidak adalah penghinaan terhadap jawatan kuasa khas bebas darurat. Susulan pendirian tersebut, anggota jawatan kuasa khas bebas darurat Noh Omar mempersoalkan peranan jawatan kuasa bebas yang dibentuk dengan perkenan Yang di-Pertuan Agong itu. Bagi saya, ini satu penghinaan kepada saya sebagai ahli jawatan kuasa khas bebas darurat yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau Yang di-Pertuan Agong bertindak untuk sambung atau tamatkan darurat atas nasihat Kabinet, soalan saya kepada Menteri, kenapa melantik kami dan sekarang menafikan peranan kami semua? Adakah Menteri merujuk kepada kenyataan Perdana Menteri mengenai peranan jawatan kuasa bebas darurat? Saya minta Menteri jelaskan apa sebenarnya peranan jawatan kuasa bebas darurat ini, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Taqiyuddin berkata, Jemaah Menteri bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong sama ada darurat perlu dilanjutkan atau tidak. Taqiyuddin berkata demikian sebagai respons kepada laporan yang membetik Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah bahawa hanya Yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara mengenai tempoh darurat. Nur Hisham dipetik Malay Mail sebagai berkata, setelah darurat ditamatkan, tiada apa-apa yang akan dapat menghalang 3 pilihan raya kecil dan pilihan raya negeri Sarawak. Mengulas mengenai laporan itu, Taqiyuddin mengatakan bahawa Agong bertindak atas nasihat Kabinet mengikut Perlembagaan Persekutuan ketika darurat diisytiharkan pada bulan Januari bagi menangani wabak penyakit berbahaya. Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail turut senada dengan Noh yang mengatakan kenyataan Taqiyuddin merupakan penghinaan kepada jawatan kuasa bebas berkenaan. Saifuddin berkata, berdasarkan Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, kuasa untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong kini di bawah jawatan kuasa bebas. Katanya berdasarkan peruntukan itu, tanggungjawab jawatan kuasa itu cukup spesifik, iaitu menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat atau penamatannya. Berdasarkan Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 ini, diperuntukkan perubahan jawatan kuasa khas bebas darurat. Dengan perubahan ini, kerajaan telah membuat pengecualian untuk jawatan kuasa ini menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai darurat berbanding dalam keadaan biasa. Peranan menasihati ini adalah peranan Jemaah Menteri. Jawatan kuasa ini memikul tanggungjawab yang sangat jelas dan spesifik, iaitu menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai
mengenai kewujudan berterusan darurat atau penamatannya. Sehingga sekarang, jawatan kuasa khas bebas darurat ini masih wujud dan berfungsi menjalankan tugas dengan matlamat akhirnya mempersembahkan laporan kepada Keduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, kata Saifuddin. Oleh itu, katanya kenyataan Taqiyuddin amat mengelirukan sekaligus menimbulkan beberapa persoalan tentang fungsi jawatan kuasa khas berkenaan. Mengapa Menteri-Menteri Perikatan Nasional suka buat kenyataan yang bercanggah dan flip-flop yang boleh mengelirukan rakyat? Saya fikir mungkin kerana Parlimen tidak dibenarkan bersidang, maka tidak ada semak dan imbang dan Menteri boleh membuat keputusan sesuka hati sahaja, katanya. Ahli Parlimen PKR Abdullah Sani Abdul Hamid melihat kemungkinan kerjasama antara Pakatan Harapan dan UMNO pada masa akan datang. Abdullah berkata, kemungkinan itu sesuatu yang perlu diambil kira jika UMNO akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Lepas Parlimen bersidang, langkah seterusnya ialah cari keabsahan, katanya kepada Portal Malaysia Kini. Oleh itu, ahli Parlimen Kapar itu berkata, Pakatan Harapan kemungkinan akan perlu berunding dengan UMNO. Katanya lagi, kedua-dua pihak boleh bersama-sama membentuk kerajaan atau seperti yang dicadangkan di Perak sebelum ini, iaitu rundingan perjanjian keyakinan dan pembekalan Confidence and Supply Agreement CSA. Apa yang berlaku di Perak itulah yang dimaksudkan dengan jajaran baru. Abdullah berkata, dia tidak kisah sama ada UMNO menyokong kerajaan baru maupun menjadi sebahagian daripadanya dan berharap DAP juga tidak ada masalah dengannya. Kita mahu bangunkan negara. Saya hargai jika DAP dan UMNO dapat bekerja bersama, katanya lagi. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng di Petik Mingguan Malaysia sebagai berkata, pendekatan kemah besar adalah untuk menyatukan pembangkang, bukannya tentang kerjasama dengan UMNO. Katanya soal kerjasama dengan UMNO hanyalah pandangan PKR, manakala bagi Pakatan Harapan ia untuk menyatukan semua parti pembangkang dan mana-mana ahli parlimen kerajaan yang sedia melawan Perdana Menteri dan menamatkan darurat dengan segera. Terdahulu Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution ketika membangkitkan soal kemah besar itu berkata, Pakatan Harapan boleh bekerjasama dengan mana-mana parti termasuk UMNO jika mereka menerima agenda reformasi. Sekutu PKR dalam Pakatan Harapan iaitu DAP dan Amanah turut menggesa konsep itu tetapi dengan pendekatan berbeza bersama-sama dengan parti pembangkang lain seperti Warisan, APKO, Pejuang dan Muda. Bagaimanapun, Abdullah menekankan dalam politik tiada yang kekal sebagai kawan atau musuh. Katanya kerjasama dengan UMNO boleh dibuat menerusi rundingan selepas darurat tamat pada Ogos ini atau sebelum PRU akan datang. Dia juga tidak menolak parti pembangkang lain untuk menjadi sebahagian daripada aturan itu. Dia juga menegaskan itu hanyalah pandangan pribadinya tetapi menekankan yang ia selaras dengan kenyataan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Veteran UMNO Syahrir Samad mengakui wujud gerakan kianat untuk menumbangkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Memang ada dengar-dengar sudah ada gerakan mengumpul akuan bersumpah dari ahli parlimen untuk tubuh satu lagi kerajaan baru, katanya dalam catatan di Facebook. Syahrir berkata, dua kem yang didakwa sedang menggerakkan usaha berkenaan adalah pihak dalaman Jemaah Menteri Perikatan Nasional dengan gabungan Menteri UMNO dan Bersatu, manakala sebelah pihak lain adalah Pakatan Harapan yang mengimpikan kerajaan baru yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, beliau berkata, gerakan membabitkan Menteri UMNO itu tidak mendapat restu pimpinan tertinggi parti. UMNO cakap terang-terang tak mahu bersama Bersatu pada PRU15 dan akan henti bersama Perikatan Nasional selepas darurat tamat. Tak main kianat politik ni, katanya di Facebook. Tular kenyataan bertajuk, Hentikan Politik Kianat Sesama Perikatan Nasional oleh Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Bagaimanapun, sayap Bersatu itu menafikan surat berkenaan dikeluarkan oleh pihak mereka. Syahrir berkata, sekiranya kenyataan itu benar, ia disifatkan sungguh menarik kerana apa yang disuarakan adalah mengenai gerakan kianat dalam Perikatan Nasional untuk cuba menumbangkan Perdana Menteri dengan mengumpul SD Ahli Parlimen. Tajuk kenyataan pun Hentikan Politik Kianat Sesama Perikatan Nasional. Kalau sesama Perikatan Nasional, ia hanya libatkan dalaman Bersatu dan PAS sahaja. UMNO tidak berada dalam Perikatan Nasional, kata beliau. Beliau berkata, tidak mungkin PAS akan melakukan pengkhianatan politik walaupun pemimpin parti itu, terutama Setiausaha Agungnya, boleh berdolak dalik mengenai isu sains dan data serta mengalih tiang gol. Maknanya dalam Bersatulah tu, sebahagian besar dalam Bersatu adalah mereka yang telah mengkhianati parti asal mereka sendiri, Muhammad Azmin Ali dengan geng PKR-nya sendiri atau kartel, ataupun Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri dengan geng kataknya yang melompat keluar dari UMNO, tambah beliau. Bekas pengerusi Felda itu berkata, Kerajaan Perikatan Nasional disifatkan sebagai pentadbiran cacah merbah kerana dasarnya yang serba tidak kena. Betullah cakap Tun Musa Hitam, Kerajaan Perikatan Nasional macam kerajaan main masak-masak tapi tak pandai masak kerana masakan tak sedap kerana campur ramuan yang tak kena. SD lagi, tak kalah negara dan rakyat nak lihat suatu lagi Perdana Menteri baru ketiga. Semenjak Barisan Nasional ditumbangkan pada PRU14, sudah jadi politik kerusi berirama, katanya.